Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang telah memilih kita di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dikurniakan pelbagai kelebihan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah mengangkat junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah sebaik-baik makhluk dan dihantar kepada umat akhir zaman sebaik-baik umat yang menyuruh, mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sekali lagi bertemu dalam rakaman pada kali ini, iaitu siri yang pertama daripada bulan Jun 2021, khusus kepada para jemaah surau Asy-Syakirin Taman Lajnah Suria, menerusi pembacaan dan juga muzakarah, mutalaah dan juga muzakarah kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Masih lagi kita di dalam bab ataupun di dalam kitabus salah, tentang sembahyang. Dan kita pada sebelum ini telah membincangkan tentang sunat ab'ad, iaitu sunat yang merupakan sunat yang dituntut dilakukan, dan jika tertinggal ataupun meninggalkannya, disunatkan pula, dituntut pula untuk mengerjakan sujud sahwi di akhir sembahyang. Iaitu dua perkara. Sunat ab'ad ini terbahagi pada dua, iaitu yang pertama duduk tahiyat, yang pertama tahiyat awal sendiri, dan yang kedua ialah doa qunut. Sebelum ini kita telah pun membincangkan tentang apakah isi kandungan di dalam doa qunut dan juga di dalam tahiyat awal, di mana kedua-dua sunat ini merupakan dua perkara yang dituntut secara walaupun sunat tetapi adalah sangat dituntut. Kerana itulah apabila tertinggal maka disunatkan pula sujud sahwi. Maka hendaklah kita mengambil berat dan juga mengetahui apakah hukum, apakah bacaan, setakat manakah yang kita perlu baca, paling kurang yang mengesahkan, yang menyebabkan dua tahiyat awal kita itu sah ataupun dikira sebagai tahiyat awal yang sempurna. Dan juga bagaimana tentang doa qunut. Dan kita juga perlu maklum, doa qunut ini yang apabila kita sembahyang secara bersendirian, maka kita akan bacalah keseluruhannya dengan bacaan yang dikira dengan bacaan yang kuat lah, sebagaimana kita membaca surah Al-Fatihah pada sembahyang subuh. Namun begitu, apabila sembahyang berjemaah, maka imam sahaja akan bacakan sebahagiannya, iaitu daripada permulaan Allahumma hadina fiman hadait
dengan kuat dan makmum akan aminkan. Di sinilah antara keadaan di mana makmum di dalam sembahyang akan baca ataupun sebut dengan kuat, iaitu kalimah perkataan amin semasa imam baca doa, di antara imam baca doa kunut, dan juga amin selepas imam membaca surah Al-Fatihah. Dan kedua-dua ini perlu kita ambil berat untuk kita kuatkan, keluarkan suara kita amin selepas imam baca surah Al-Fatihah, ataupun ketika imam baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait amin wa afina fi man afait amin wa tawallana fi man tawallait amin wa barik lana fi ma a'tait amin wa qina syarra ma qadait amin, sampai pada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka makmum juga masing-masing perlu baca sendiri. Maka kita perlu tahulah di mana tempat yang kita akan baca sendiri. Manakala imam sebenarnya akan baca sama juga, imam perlu baca kuat, tapi mungkin imam akan perlahankan sedikit daripada bacaan sebelum itu untuk memberi isyarat ataupun menunjukkan kepada makmum bahagian yang mereka perlu baca dengan sendiri, mereka sendiri perlu baca. Jadi itu adalah untuk imam apabila sampai pada kalimah fa innaka taqdi, maka imam akan perlahankan sedikit untuk supaya makmum tahu ketika itu dia kena baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, yang dipanggil sebagai thana', sebagai thana', iaitu pujian kepada Allah. Sebelum itu daripada Allahumma hdini fi man hadait, sehinggalah sampai waqini syarra ma qadait. Semua perenggan ini ataupun bahagian yang pertama itu dipanggil sebagai doa. Daripada fa innaka taqdi sehinggalah wa astaghfiruka wa atubu ilaik, maka makmum pun kena baca sendiri. Bahagian itu dipanggil thana'. Kemudian solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat baginda, dan juga salam juga termasuk di dalam doa. Maka apabila imam akan kembali baca dengan jahar, dengan kuat yang didengari oleh makmum, dan makmum akan aminkan. Jadi di situlah kesimpulannya dua tempat yang para makmum perlu ambil berat untuk menguatkan suara. Kalau tidak, semua tempat makmum perlu baca dengan sir, dengan perlahan. Bacaan Fatihah pun perlahan, walaupun perlu didengari oleh telinga, tapi dengan kadar bacaan yang tidak sampai dikategorikan sebagai kuat. Dia di bawah sedikit. Maknanya kalau baca dengan ada lagu tu, maka mungkin akan sampai ke tahap dikira baca kuat. Contohnya dibaca surah Al-Fatihah, ada sedikit lagu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau untuk bacaan ataupun keadaan sembahyang yang patut kita baca sir perlahan, contohnya seperti zuhur dan asar, maka bacaan itu dikira kuat. Maka kita perlu turunkan sedikit, tapi bukanlah sampai baca tu telinga pun tak dengar. Semua bacaan surah Al-Fatihah mestilah paling kurang didengari oleh telinga sendiri. Baik. Kemudian dua perkara ataupun dua perbuatan, dua amalan yang merupakan sunat hai'ah, sunat ab'ad. Sebelum itu kita telah pun pelajari ataupun telah pun muzakarah tentang rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat yang mana kita wajib tahu dan wajib menghafalnya jika ianya rukun qauli, rukun bacaan. Dan kita perlu tahu daripada 13 rukun solat itu, 13 ini kita wajib beriktikad, iaitu kita wajib berpegang bahawasanya dalam hati kita wajib tahu bahawasanya
ia adalah rukun. 13 perkara rukun itu ialah rukun. Tidak boleh beriktikad, tidak boleh berpegang di dalam hati bahawasanya salah satu daripada 13 perkara itu sunat, bukannya rukun. Tapi kalau dengan sunat hai'ah ataupun sunat ab'ad sendiri pun dianggap sebagai rukun, masih lagi sah. Jadi kesimpulannya ialah sunat hai'ah, perkara sunat dalam sembahyang ni, yang kedua iaitu sunat hai'ah. Sunat hai'ah ini banyak, berbelas-belas juga, bahkan lebih banyak daripada rukun dari segi bilangannya. Tetapi kebanyakannya pendek-pendek lah. Maka kita perlu tahu apakah itu sunat hai'ah. Dan kesimpulannya ialah sunat hai'ah ni ialah selain daripada rukun-rukun solat yang 13 dan selain daripada sunat ab'ad yang 2 perkara. Maka selain daripada 15 perkara sebelum ini, selain daripada rukun solat dan juga sunat ab'ad, semuanya ialah sunat hai'ah, yang mana jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Namun begitu sama juga perlu dilakukan, diambil berat, kerana ianya ialah sunat yang mencantikkan, yang merupakan rupa sembahyang kita. Boleh dikatakan kalau tak ada sunat hai'ah langsung, tak buat langsung, maka tidak ada kecantikan, tidak ada kesempurnaan pada solat. Bukanlah solat itu kita beza-bezakan pada sunat dan rukun. Rukun perlu dilakukan, wajib diambil berat. Namun begitu setiap sunat juga perlu dilakukan, dan juga adalah yang memang sebahagian daripada orang-orang yang sembahyang yang ada keuzuran, ada yang sunat yang tak dapat dilakukan, tertinggal, tak dapat dilakukan, terpaksa ditinggalkan, maka tidak mengapa jika ada keuzuran. Tetapi tanpa keuzuran maka tidak wajarlah ditinggalkan walaupun sunat hai'ah. Kalau dari segi orang yang uzur ini, bahkan dalam rukun sembahyang pun, kalau orang yang uzur seperti dia memang tak mampu untuk berdiri, maka rukun berdiri itu pun gugur daripadanya, mengikut keadaan masing-masing. Tidak samalah. Tidak sama. Ada sebahagian orang yang dia mungkin dia tak dapat berdiri, tetapi dia boleh melakukan perbuatan sujud contohnya. Maka dia memilih untuk duduk di atas lantai. Kalau ada pertanyaan, kalau dalam dua situasi, sama ada nak orang yang uzur itu tak mampu untuk berdiri, dia nak duduk atas kerusi ataupun bawah lantai, maka pilihannya ialah jika dia masih mampu untuk duduk antara dua sujud, untuk sujud sendiri, maka afdal ataupun memang diutamakan untuk duduk di bawah supaya dia boleh sujud. Kerana sujud itu adalah diutamakan. Kalau boleh sujud maka sujud. Ada juga keadaan di mana tak boleh berdiri dan tak boleh buat perbuatan sujud. Maknanya untuk lakukan rukun di bawah itu uzur, tak boleh nak dibuat. Maka duduk di atas kerusi ialah pilihan yang sesuai, yang wajar bagi orang itu. Itu bab tentang rukun lah. Apatah lagi jika sunat ab'ad ataupun sunat hai'ah, maka ada juga sebahagian sunat-sunat ini yang terpaksa ditinggalkan kerana uzur, maka tidaklah mengapa. Tapi jika tanpa uzur, maka hendaklah, kalau tanpa uzur, janganlah kita bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Baik. Sunat hai'ah. Sunat hai'ah iaitu, kata pengarang kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, iaitu ulama Nusantara kita, Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fattani, iaitu sunat hai'ah, iaitu sunat yang tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunat-sunat ini amat banyak, antaranya pengarang juga meletakkan ataupun menulis antaranya, kerana ada juga sebahagian yang mungkin tak disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan
pada permulaan takbiratul ihram, di mana tapak tangan itu bersamaan dengan bahu, tapak tangan bersamaan dengan bahu, dan hujung anak jari pula bersamaan dengan cuping telinga sebelah atas. Dan dua ibu jari diletakkan bersamaan dengan cuping telinga di bawah. Macam ni lah lebih kurang keadaan yang memang apabila kita hadapkan tapak tangan kita ke arah kiblat dalam keadaan yang tidak ada takalluf, dipanggil dalam bahasa Arab, ataupun tidak ada sebarang bersusah payah, tak terlalu menekan, maka beginilah keadaannya. Setentang dengan bahu jari itu di atas, setentang dengan atas, bahagian atas cuping telinga, ibu jari setentang dengan cuping telinga, dan juga tapak tangan ini bersamaan dengan bahu. Beginilah. Dan juga tidak perlu sehingga menegakkan ataupun mengeraskan anak-anak jari-jari ini sehingga jadi beginilah, bersantai saja. Dan sebenarnya memang jari ini turun sedikit, condong sedikit ke arah kiblat. Jadi beginilah. Allahu Akbar. Maka bezanya iaitu ketika kita melafazkan takbiratul ihram ini, kita perlu tahu bahawa rukunnya ialah lafaz takbiratul ihram itu yang berserta dengan niat, iaitu kalimah Allahu Akbar, yang ketika itu juga dilintaskan niat. Saja aku sembahyang fardu zuhur contohnya, itu ialah rukun. Manakala perbuatan mengangkat dua tapak tangan begini, itulah yang dipanggil sebagai sunat hai'ah. Maka ia juga adalah perkara yang memang dilakukan. Kalau untuk angkat takbir ni biasanya semua orang akan buat lah. Angkat tangan pada takbiratul ihram, takbir yang pertama tu, biasanya tak ada orang yang tinggalkan lah. Tapi nanti kita akan sampai takbir-takbir yang lain yang dipanggil takbir intiqalat, takbir perpindahan antara rukun ke rukun. Tu biasanya ada yang meninggalkannya. Itu kita kena betulkan. Yang kedua, kemudian dua tangan itu diturunkan ke bawah, diletakkan di bawah dada. Di mana tapak tangan kanan menggenggam ke atas pergelangan tangan kiri, yang dilakukan sebaik sahaja habis lafaz takbiratul ihram. Ini mengikut pendapat yang mu'tamad di dalam kitab Syarah Muhadzab dan juga Syarah al-Wasit. Allahu Akbar. Jadi selepas selesai saja Allahu Akbar, maka pergelangan tangan kanan akan pegang pergelangan tangan kiri dan diletakkan di bawah dada. Di bawah dada mana? Ini dada. Ini dada, di bawah dada. Itu mengikut pendapat yang mu'tamad, dan kita, amalan kita dalam mazhab Syafi'i begitulah tempatnya, iaitu di atas lagi daripada pusat dan di bawah dada. Ada mazhab yang lain, mereka di atas dada, dan ada juga mazhab seperti mazhab Hanafi, mereka di pusat, di atas, memang diletakkan tu di bahagian yang selari dengan pusat. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Ini merupakan satu amalan sunat yang perlu diambil berat, yang penting, yang janganlah, yang kita perlu usahakan supaya tidak ditinggalkan, apatah lagi sembahyang bersendirian ataupun kita memang masuk awal, bukan di kalangan yang lambat lah.
bukan di kalangan yang lambat, yang dapat bertakbiratul ihram bersama-sama dengan imam, ataupun ketika melakukan menunaikan solat-solat sunat yang kita berkesempatan, maka hendaklah kita baca doa yang memang alhamdulillah dengan berkat pengajian kita di tanah air kita ini. Apabila kita belajar fiqh, maka kita akan hafal doa iftitah ini, walaupun dia hukum sunnah hay'ah, tapi dalam kita punya praktikal sembahyang akan disemak. Guru-guru kita dulu ataupun ibu bapa kita akan semak bacaan bukan setakat surah Al-Fatihah, bahkan bermula dengan doa iftitah, iaitu doa pembuka, doa yang merupakan yang membuka sembahyang, doa pada pembukaan sembahyang. Ada beberapa jenis ataupun beberapa jenis bacaan doa iftitah, namun yang masyhur yang memang kita telah hafal ialah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Dalam kitab ini tidak ada sebutan inni, tidak ada kalimah inni, namun kalimah inni ada juga dalam kitab-kitab yang lain. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Maksudnya, Allah Maha Besar, segala pujian sebanyak-banyaknya bagi Allah, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Yakni pujian untuk Allah SWT yang dilafazkan pada waktu pagi dan petang. Aku menghadapkan mukaku kepada Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia dengan bersih hati lagi berserah kepadanya. Dan aku bukanlah terdiri daripada orang-orang yang musyrik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya sembahyangku, solatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah. Hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah diperintahkan aku, dan aku terdiri daripada orang-orang Islam. Doa iftitah. Jadi doa ini sangat besar kelebihannya, sangat besar kedudukannya dalam sunnah hay'ah ini. Memang akan dibacakan pada setiap kali permulaan sembahyang. Di antara isi kandungan doa iftitah ini ialah kita membuat pengakuan. Kita membuat pengakuan ataupun kita bersaksi di atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menyerahkan ataupun mengakui bahawasanya hidup dan mati kita, bahkan segala perbuatan kita, sehinggakan solat kita dan amalan-amalan yang lain, apatah lagi seluruh kehidupan, yang mana segala-galanya ditentukan, segala-galanya didahului dengan sembahyang. Semuanya ini adalah dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan bahawasanya ketika kita sembahyang, kita menghadap ke arah kiblat, wajah kita hadapkan ke arah kiblat, di mana itulah arah yang dipanggil sebagai Kaabah. Itu ialah sebagai kiblat kepada orang-orang Islam, kiblat untuk mendirikan sembahyang. Dan apabila kita faham bahawasanya kiblat Kaabah itu merupakan kiblat, arah Kaabah itu merupakan tempat kita mengarahkan pandangan kita, mengarahkan wajah kita semasa mendirikan sembahyang, maka kita boleh faham daripada sini bahawasanya
ia adalah petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada tempat, maka hamba-hamba Allah, orang-orang Islam diperintahkan untuk sembahyang ke arah satu tempat yang hanya merupakan kiblat. Kiblat sebagai penentu supaya semua orang Islam menghadap ke arahnya. Begitu juga selain daripada Kaabah yang merupakan kiblat bagi sembahyang, langit yang apabila kita berada di dunia ini kita akan melihat ke atas ataupun menunjukkan ke atas, merupakan kiblat, arah, tempat menghadap bagi berdoa untuk orang-orang yang berdoa. Sebab itulah apabila berdoa, menghadap tangan itu menadah ke atas. Dan apabila ada juga dalam sebahagian keadaan, seperti di dalam doa kunut, ada sebahagian waktu Nabi SAW apabila baginda berdoa dengan bersungguh-sungguh, maka tangan itu akan lebih ditinggikan. Dalam doa ketika sembahyang istisqa contohnya, sembahyang minta hujan, ketika itu benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka kaifiat caranya ialah tangan itu lebih ditinggikan, lebih bersungguh, menunjukkan bahawasanya langit itu adalah kiblat untuk berdoa. Dan kita perlu faham dan kita perlu beriktikad bahawasanya bukanlah menghadap ke langit itu, bukanlah menadah tangan ke langit, bukanlah melihat ke langit itu kerana kedudukan tempat Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala zat yang tidak berhajat kepada tempat, yang tidak berkait dengan tempat dan masa, tidak berkait dengan perkara-perkara yang sama dengan makhluk. Maka kita perlu faham bahawasanya langit itu adalah kiblat untuk berdoa, sebagaimana Kaabah yang mulia ialah kiblat bagi ketika sembahyang bagi umat-umat Islam. Di sanalah umat-umat Islam bertawaf, yang setentang dengan Baitul Ma'mur, iaitu kiblat ataupun Kaabah bagi para malaikat bertawaf di atas sana, yang setentang dengan Kaabah di dunia ini. Wallahu alam. Itulah di antara perkara yang terkandung di dalam doa iftitah, di mana keseluruhan hidup kita ini hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang akan membalas segala perbuatan manusia di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi itu sunat hayah yang ketiga. Dan yang keempat ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada setiap rakaat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini akan kita bacakan sebenarnya pada sebelum membaca surah Al-Fatihah dan juga sebelum membaca surah. Maknanya semua disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan begitu juga apabila selepas surah Al-Fatihah, yang dibaca itu bukan surah, bukan bermula dengan awal surah. Kalau bermula dengan awal surah seperti membaca surah Al-Kafirun, maka selepas membaca surah Al-Fatihah, waladdallin amin, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Maka kita dalam mazhab Syafi'i, bacaan surah Al-Fatihah itu dia akan dibaca dengan imam ataupun orang yang baca dengan orang yang sembahyang sendiri pun akan baca dengan kuat, dengan jahar. Tapi kalau di mazhab yang lain, maka mereka akan baca dengan perlahan. Itu saja bezanya. Perlahan dengan, kalau surah Al-Fatihah, maka perbezaan mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain ialah baca dengan perlahan, sir ataupun dengan kuat, tetapi tetap dibaca. Apatah lagi di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah. Maka yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun yang dipanggil isti'azah,
Kalimah ini, ayat ini dipanggil sebagai isti'azah, memohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Sunat dibaca pada setiap rakaat. Naik rakaat kedua pun baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka jika seseorang itu jadi bila sunat hai'ah ni, auzubillahi minasyaitonirrajim, sunat hai'ah. Jadi kalau kata seseorang itu dia pada rakaat awal rakaat nak baca surah Al-Fatihah, disunatkanlah baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi katakanlah terlupa. Bangun rakaat selepas baca doa iftitah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, terus baca bismillahirrahmanirrahim, maka tak bolehlah untuk baca auzubillahi minasyaitonirrajim pula sebab terlupa. Tak boleh dan tak perlulah. Tak perlu dan tak boleh. Kerana bismillah itu ialah satu ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah, dan membaca surah Al-Fatihah pula merupakan rukun. Manakala membaca auzubillahi minasyaitonirrajim merupakan sunat hai'ah, maka tak boleh nak reverse ke belakang. Kalau sengaja dah tahu dan sengaja, boleh membatalkan sembahyang. Kalau tak tahu, maka ketahuilah bahasanya itulah perbezaan antara sunat hai'ah dan juga rukun. Walaupun dua-dua itu sama dari segi qauli sunat qauliyah. Satu rukun qauli, satu sunat qauliyah. Membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dan juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi baca bismillahirrahmanirrahim pada awal surah Al-Fatihah merupakan rukun. Baik. Dan imam juga, jika para imam ataupun yang sembahyang sendirian nak baca selepas surah Al-Fatihah yang bukan permulaan surah, maka akan boleh dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan. Kemudian kalau imam, dia akan baca kuatlah. Contohnya waladdallin amin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Begitu contohnya. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bab masih lagi dalam bab sunah hai'ah yang selepas membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu berkenaan dengan baca kuat ataupun baca perlahan dalam membaca sunah hai'ah. Sunah hai'ah ni ada yang kita baca perlahan, dan ada sebahagian jemaah ataupun sebahagian orang akan baca perlahan, dan bagaimana situasi dan keadaannya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.